Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Mimpi indah sehari bersama, kenankan masa waktu tiada. Salam pagi bukanlah sahaja, adab Melayu mulakan bicara. Apa khabar kepada semua keluarga besar Tanyalah Ustaz? Saya doakan yang ada urusan hari ini moga-moga dipermudahkan. Yang ada hajat semoga Allah tunaikan, dan yang ada masalah semoga dikurniakan jalan penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan kami pada pagi ini untuk kita membicarakan pula tentang topik sirah, iaitu sahabat di zaman wabak. Topik ini sangat menarik dan insya-Allah akan bersama dengan kita pada pagi ini Al-Fadhil Ustaz yang tak lain tak bukan cukup sangat dikenali di Malaysia ini, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, bagus. Siap Ustaz? Saya orang tua je ni lah. Ustaz dari mana Ustaz? Dari rumah. Dari rumah ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Baik. Kepada anda, keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang kemusykilan tentang tajuk kita pada pagi ini, boleh saja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang topik kita iaitu sahabat di zaman wabak. Okey? Dan kepada anda yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa belanja kami dengan tekan butang like, tulis balik di ruangan komen sama ada saya punya suara jelas atau tak jelas, dan yang paling penting tekan butang share. Kita sebarkan kebaikan ataupun ilmu yang kita dapat seramai mungkin pada pagi ini. Baiklah, saya fikir sebelum kita nak hulurkan kepada guru kita untuk pencerahan tajuk pada pagi ini, saya nak kongsikan kepada anda bingkisan video yang telah disediakan. Jom sama-sama kita menonton. Daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik radhiyallahu anhu wa arda. Ataitu Nabi SAW fi ghazwatin Tabuk wa huwa fi qubbatin min Adam. Aku telah mendatangi Nabi SAW pada peperangan Tabuk dan baginda berada dengan kubah daripada kulit. Faqala, maka Nabi SAW berkata, "U'dud baina yadayhi sa'ah." Kiralah ataupun hitunglah di antara tanda-tanda kiamat. Yang pertamanya mauti, iaitu kewafatan Nabi SAW. Dan perkara ini berlaku pada tahun 10 Hijrah. Thumma fathul Baitul Maqdis, iaitu pembukaan Baitul Maqdis. Dan ia berlaku pada tahun 15 Hijrah di bawah pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Thumma mutan ya'khudhukum fikum ka'uqasil ghanam. Kemudian iaitu kematian yang menangkap kamu seperti mana kambing-kambing yang telah dikejar. Jadi kita dapat lihat selepas itu berlakunya wabak, ujian kepada seluruh kaum muslimin yang berada di negeri Syam, sehingga kan sejarah menyaksikan meninggalnya lebih 10,000 sahabat dan dimakamkan di Amwas, iaitu satu tempat yang sekarang berada di bumi Palestin. Alhamdulillah, kita dah melihat seketika bagaimana bingkisan video yang telah disediakan. Jadi saya rasa tanpa buang masa, teruslah kita hulurkan kepada guru kita untuk mukadimah tajuk perbincangan kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirahmati Allah, dai pada pagi yang berbahagia ini, seterusnya kepada penerbit dan seluruh kru yang bertugas, dan kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama dalam program Tanyalah Ustaz, dan topik sirah kita bawakan tajuk yang cukup sangat berkaitan dengan keadaan ini sekarang ini, iaitu sahabat
di zaman wabak. Betul. Seperti mana hadis yang kita tengok sebentar tadi di klip tadi itu, video tadi. Jadi kita boleh lihat bagaimana Nabi SAW pernah bersabda daripada Auf bin Malik. Nabi kata, "U'dud," maka kamu hitunglah tanda-tanda kiamat. Apa antara tanda-tanda kiamat itu? Yang pertamanya mauti, kata Nabi SAW, iaitu kewafatan aku. Kemudian Nabi SAW kata Fathul Baitul Maqdis, pembukaan Baitul Maqdis. Hadis ini diucapkan jauh sebelum maknanya Islam dianggap kuat waktu itu. Jadi orang kata Baitul Maqdis waktu itu di bawah pemerintah Rom. Satu kuasa yang besar di zaman itu, Rom dan Parsi, satu kuasa sangat besar. Macam mana boleh tertawannya Baitul Maqdis? Tapi itu hadis Nabi SAW. Kemudiannya kamu tengok, maka kamu akan diuji dengan wabak. Yang mana wabak itu ka'uqasil ghanam. Dia seperti mana menangkap kamu, seperti mana kambing-kambing terkena wabak. Maknanya nak diibaratkan. Jadi orang Arab waktu itu memang dia membela kambing. Jadi maknanya untuk memudahkan faham. Satu analogi Nabi SAW berikan. Rupanya betul. Daripada apa yang Nabi SAW sebut, Nabi SAW wafat pada tahun 10 Hijrah. Kemudian pada 15 Hijrah, maka umat Islam berjaya membuka Baitul Maqdis. Bermula pada 17 Hijrah, maka negeri Syam yang waktu itu telah berada di bawah maknanya pemerintahan Islam telah diuji dengan wabak sehingga ramai yang meninggal kerana wabak itu. Ada riwayat mengatakan sehingga 30,000 orang, 10,000 para sahabat yang pernah bersama Nabi SAW dimakamkan di Amwas, di satu tempat di Palestin. Okey, jadi sebagai permulaan atau mukadimah pada pagi ini, kita nak tengok dulu apa itu wabak dalam sejarah manusia. Apa itu wabak dalam sejarah manusia? Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, kita boleh simpulkan 3 perkara mengenai wabak ini. 3 perkara mengenai wabak ini. Yang pertama sekali, dalam hadis Nabi SAW pernah menyatakan bahawa inna hadzal wabak rijsun. Sesungguhnya wabak ini adalah satu azab yang pedih. Rijsun ni azab yang pedih. Sebab apa? Kalau andai kata wabak ini datang, dia bukan saja memberatkan manusia, tetapi wabak ini dia akan maknanya menjadi asbab kepada diangkatnya banyak nyawa. Jadi bukan saja nyawa, bahkan juga pemilikan harta contohnya kan. Begitu juga dengan maknanya kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Dan ini bukan zaman kita saja. Ini kita cerita, bila kita cerita mengenai mungkin pandemik COVID-19 ini, rupanya memang telah dikhabarkan sejak zaman Nabi SAW lagi. Maknanya bahawa inna hadzal waba rijsun. Dia sebahagian daripada azab, dan juga oleh kerana dia rijsun, dia adalah dipanggil, dia membawa penyakit-penyakit yang lain. Apa yang disebut sebagai al-amrad wabaiyah, iaitu penyakit-penyakit sampingan-sampingan yang lain. Contoh macam, contoh kita nak senang faham sekarang, bayangkan dengan wujudnya wabak COVID-19 contoh kan, dia membawa amrad wabaiyah ni, mengundang penyakit-penyakit yang lain. Ada ramai sangat orang yang bermula ada masalah kesihatan mental contohnya. Ada orang anxiety, kerisauan yang melampau. Ada orang depression, maknanya satu tekanan jiwa. Ada orang yang jadi OCD, obsessive compulsive disorder. Mana kalau basuh tangan dokumen, basuh kepala pipe, basuh setengah jam. Basuh macam takut. Jadi maknanya dia membuat benda yang lain. Daripada katakan orang kena anxiety, kerisauan yang melampau. Al-hammi wal hazan, dalam hadis Nabi SAW sebut, orang tak boleh nak buat kerja. Orang duduk rumah, orang jadi murung, kemurungan dan sebagainya. Jadi ini yang disebut sebagai inna hadzal waba' rijsun. Rijsun ni maknanya azab yang pedih sebab dia mengundang banyak benda. Harta benda musnah, orang kehilangan pangkat, jawatan, pekerjaan, kesedihan melihat keluarga keliling meninggal, ketakutan. Ini disebut inna hadzal waba' rijsun. Itu yang pertamanya. Okey. Kemudian yang keduanya ciri-ciri wabak ini yaji'u ahyanan wa yadhhabu ahyanan. Dia boleh datang tiba-tiba, dia boleh pergi tiba-tiba. Sebab itu dia bukan saja zaman kita ini. Kalau kita tengok kajian daripada ulama-ulama al-falaq,
ulama-ulama ahli falak, Ya. mereka membuat pemerhatian terhadap kehidupan dunia ini. Sama ada mengikut kitaran tahun hijrah ataupun tahun Masihi, memang sekitar 100 tahun kurang lebih akan ada wabak itu berulang. Dan dia memang sifat dia yaji'u ahyanan wa yadhhabu ahyanan. Dia boleh datang tiba-tiba dan dia boleh hilang secara tiba-tiba. Kalau kita lihat daripada sudut sejarah umat Islam sendiri, dia bermula daripada 17 Hijrah. 17 Hijrah, jadi bermula negeri Syam kena wabak. Kemudian sekitar 100 tahun Hijrah waktu itu. Waktu itu negeri-negeri Islam bahagian-bahagian Afrika Utara ada kena wabak. Kemudian kita tengok pada tahun 221 Hijrah, Basrah kena wabak yang mengorbankan 30,000 orang waktu itu. Maknanya bagaimana berlakunya wabak. Dan kalau cerita tahun Masihinya juga awal-awal kurun 835 Masihi. Jadi banyak ramai yang meninggal. Kemudian ketika itu ulama ahli falak, contoh macam Al-Khawarizmi, matematik ahli falak, dia memang mengira, tengok rupanya pengulangan itu ada. Kemudian disambung pada tahun kurun ketiga Hijrah. Pada tahun 301 Hijrah di Baghdad, sama juga 30,000 meninggal. Waktu itu ulama contohnya seperti Al-Bairuni mencatatkan pula, mana menyambung kajian-kajian ulama falak yang terdahulu. Kemudian pada tahun 401 Hijrah di Khurasan pula. Khurasan ni negeri-negeri sebahagian daripada sekarang ni Asia Tengah. Maknanya Bukhara, Samarkand, kemudian membawa ke Afghanistan, sebahagian daripada Pakistan. Maksudnya itu semua ada di negeri Khurasan. 401 Hijrah, 60,000 orang maknanya meninggal. Jadi maksudnya dia boleh yaji'u ahyanan wa yadhhabu ahyanan. Boleh datang tiba-tiba dan boleh pergi dengan tiba-tiba. Dan para ulama falak melihat dia punya apa dipanggil dia punya pattern dia ataupun dia punya kebiasaan dia ada apa disebut dalam Quran kan, mustaqar wa mustauda'. Mustaqar mana dia ada tempat dia. Mustauda' dia ada masa dia. Mustaqar wa mustauda', dia ada masa dia. Dan ulama-ulama falak menyebut tempoh 2 tahun kebiasaan wabak ini. Dibahagikan kepada 4, setiap 6 bulan. Dia ada ibda', ada permulaan, kemudian ada ifad, ada waktu hilang dia. Mana 6 bulan pertama, maknanya apabila datang wabak itu, maka wabak itu akan menyerang. Itu yang dalam hadis yang disebut ka'uqasil ghanam, dia akan menyerang kamu. 6 bulan pertama. Kemudian dia akan reda sikit, dia akan mencengkam kamu pada 6 bulan yang kedua. 6 bulan kedua. Kemudian dia akan start reda pada 6 bulan yang 6 bulan yang ketiga, dan tempoh ifad ataupun hilang 6 bulan yang keempat. Jadi umum dia ulama falak melihat dia punya pattern dia adalah lebih kurang dalam 2 tahun. Ada juga contoh macam apa yang pernah berlaku di Mesir. Pada Mesir pada 490 Hijrah. Maknanya hampir kepada kurun kelima Hijrah berlaku di Mesir. Itu lebih kurang 4 tahun. Sebab dia datang dengan, sebelum itu ada banjir, ada kemarau, dan wabak tu dalam lebih kurang 2 tahun. Dibagi kepada fasa itu 6 bulan, 6 bulan dan 6 bulan. Dan ciri yang ketiga wabak ini, al-waba baqiyatun fil ard. Wabak ini dia memang ada di muka bumi. Saki bakinya ada di muka bumi. Lepas tu kita cerita mengenai sahabat di zaman wabak, iaitu dipanggil peristiwa Amwas. Amwas ni satu tempat di antara Bandar Ramlah dan juga Baitul Maqdis. Di tengah-tengah itu ada satu tempat bernama Amwas. Maka di situ tu bermulanya wabak yang tersebar di Syam. Jadi para ulama perubatan Islam selepas itu mengkaji, rupanya dia ada baki-baki wabak Justinian ketika zaman Rom. Sebab Baitul Maqdis waktu itu adalah di bawah Rom. Umat Islam baru datang dan ambil maknanya Baitul Maqdis itu dan sekitar tanah-tanah Syam. Jadi rupanya ada baki-baki wabak Justinian yang sebelum itu berlaku. Betul. Rupanya wabak ini adalah al-wabak baqiyatun fil ard. Dia memang ada saki-bakinya. Jadi itu 3 ciri-ciri wabak yang kita kena tahu. Satu yang pertamanya maknanya rijusun. Inna hadzal wabak rijusun. Dia memang satu benda datang, azab yang sangat pedih, ujian. Kemudian yang keduanya, dia boleh datang tiba-tiba, dia boleh hilang tiba-tiba. Kemudian yang ketiga, wabak ni saki bakinya memang ada.
Ini tidak ada, nanti tidak akan berulang kepada anak cucu kita. Itulah tiga perkara Ustaz. Tiga perkara tentang wabak. Yang pertama, azab yang pedih. Yang kedua, datang tiba-tiba dan hilang tiba-tiba. Dan yang ketiga, ada sakit-bakinya di bumi. Jadi banyak lagi yang kita nak dengar daripada Ustaz. Tetapi kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membincangkan tentang topik sirah iaitu sahabat di zaman wabak bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah. Jadi kepada anda yang ada sebarang soalan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh terus ke Facebook kami, tanyalah Ustaz TV3. Dan yang menonton melalui Facebook, kalau boleh belanja kami dengan tekan butang like, tulis balik apa yang telah Ustaz kongsikan di ruangan komen dan tekan butang share. Sebelum kita nak meraihkan soalan pertama pada pagi ini, saya rasa jomlah sama-sama kita menjenguk seketika bagaimana status terkini COVID-19 di Malaysia. Kalau kita perhatikan, kes baharu dicatatkan semalam seramai 3,545 orang. Kes sembuh baharu dicatatkan seramai 3,331 orang. Alhamdulillah. Dan kes kematian baharu dicatatkan seramai 12 orang. Jadi ini menunjukkan kepada kita masih lagi belum menang dan teruskan duduk di rumah kalau tiada apa-apa urusan di luar. Baiklah Ustaz, kita meraihkan soalan pertama di pagi ini. Ada satu soalan menarik yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Al-Ali Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Antara faktor penularan wabak adalah berpunca dari kelalaian dan sikap manusia sendiri. Apakah punca yang menyebabkan wabak terjadi di zaman para sahabat yang menyebabkan ramai para sahabat dan ribuan umat Islam terkorban? Yang kedua, bagaimanakah sahabat-sahabat Nabi SAW menjaga kebersihan dan memilih makanan untuk mencegah wabak yang berlaku di zaman itu? Sekiranya kita mematuhi SOP yang ditetapkan tetapi ditakdirkan dijangkiti juga, apakah ganjaran yang akan diperolehi dari Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Al-Ali Ali atas soalan. Silakan Ustaz. Okey. Jadi apabila kita sebut mengenai punca sesuatu musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada manusia, ramai orang dia ada satu dipanggil mind setting, maknanya orang kena bencana, kena susah aja, banyak dosa lah tu. Dia ada satu pemikiran macam gitu. Okey. Jadi sebenarnya kalau berlaku sesuatu permasalahan atau penyakit ataupun ujian dan sebagainya, tidak nafikan ada antaranya adalah kerana dosa-dosa. Tapi itu bukan faktor tunggal. Kita tengok kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sesuatu ujian itu, sesuatu benda itu. Yang pertamanya ada Allah nak tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kata contoh kan, ulama-ulama terdahulu daripada kita, umat-umat terdahulu daripada kita, kan, bagaimana mereka kena ujian dengan keadaan kehebatan mereka pun mereka tak mampu nak maknanya mengatasi ujian. Kalau nak ceritanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kalau datang itu. Zaman kita apa kurang dia? Allah dah bagi ilmu perubatan, Allah dah bagi ilmu teknologi dan sebagainya. Allah buka ilmu-ilmu itu. Tapi apabila datang, Allah nak tunjuk kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, bahawa fa'alul lima yurid. Allah tu nak buat apa, Allah boleh buat saja. Kan? Okey, itu yang pertamanya. Kerana yang keduanya, ada ujian datang sebenarnya Allah nak bagi pahala percuma. Kadang-kadang orang nak, mana hidup kita di dunia ni hanya sebahagian daripada hidup kita, bukan semata-mata hidup, tapi sebahagian. Kerana kita ada satu bahagian lagi dekat akhirat. Yang akhirat itu lebih lama. Dan kadang-kadang kita nak dalam perjalanan ke akhirat, tapi kita tak cukup amalan kita. Jadi Allah bagi sakit ke, demam ke, apa ke, untuk Allah bagi pahala percuma. Yang ketiganya, ada Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan sesuatu benda itu sebagai kafarah, sebagai pengampunan dosa. Jadi maknanya, jadi Allah SWT sayang kepada kita, Allah bagi ujian-ujian supaya kita diampunkan dosa-dosa kita. Kan? Dan yang keempatnya, iaitu barulah kalau kita nak tengok daripada sudut, oh ini mungkin ada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu bukan faktor tunggal. Saya banyak kadang-kadang terlibat dengan benda-benda kebajikan. Banjir di satu tempat. Yang tukang bawa bantuan tu elok dah. Alhamdulillah, bagus hantar bantuan. Tapi berkongsi.
tak sembahyang Ustaz. Ali maksiat ni. Habis maksiat ni pun semua kan. Tak semesti begitu. Ada Allah nak bagi satu tempat tu sebagai satu sebagai pahala percuma, pengampunan dosa. Allah nak tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bergosip, jangan maksudnya ada main setting begitu kan. Cumanya saya suka ingin membawa sebuah hadis daripada Aisyah. Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha wa arda, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kan, sa'alat ali taun. Kan, maknanya dia ditanya mengenai taun, kan? Jadi maknanya mengenai masalah-masalah demikian, apa dia? Apa kata Aisyah radhiyallahu anhu wa arda? Annahu kana azaban liyab'athullahu ta'ala ala man yasha faj'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Maknanya dia adalah satu azab. Azab maknanya kepedihan yang Allah Subhanahu Wa Taala yab'athullahu ta'ala ala man yasha. Siapa yang kena siapa yang Allah kehendaki dia boleh kena. Sebab tu kadang-kadang kalau saya perhati kadang-kadang kisah-kisah kita hidup di zaman wabak, cuba bayangkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang dia dijangkiti wabak yang duduk serumah tak kena. Betul. Isi tak kena, tapi kawan-kawan office kena. Kalau nak ikut, sudah tentulah orang lebih rapat dengan family keluarga, makan sekali, duduk sekali, berbual sekali, dengan isteri boleh tidur sekali, tapi tak kena. Betul. Kawan di office boleh kena. Itu yang Aisyah kata, ya ba'athullahu bihi ma'ala man yasha. Siapa Allah kehendaki, tapi rahmatan lil mu'minin, dia sebagai rahmat bagi orang beriman. Falaisa min 'abdin yaqa'u ta'un, tidak ada seseorang hamba Allah itu apabila dia dikena dengan wabak atau taun. Fayamkuthu fi baladihi sabiran, dia duduk di tempatnya dalam keadaan sabar. Ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lah. Dengan meyakini tidaklah terkena satu benda melainkan apa yang telah Allah tetapkan. Maknanya imannya itu dah takdirnya, aku jaga tapi tak ada kena. Jadi taklah dia jadi anxiety, takut dan sebagainya, sebab dia tahu semuanya la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan ada kena apa-apa dalam hidup kita sekalipun kecuali apa yang Allah tentukan. Apa kata saya Aisyah, illa kana lahu mithlu ajru syuhada, melainkan dia dikurniakan dengan ajru syuhada, dengan pahala syahid. Okey, jadi boleh ingat key point di sini ataupun poin penting di sini, illa kana lahu mithlu ajru syuhada, rawahu Bukhari, mana dia akan dikurniakan kelebihan syahid. Sebab itu para sahabat ketika mereka berada di tanah Rom kan, berperang, ramai yang syahid. Okey, ramai yang maknanya tetap berada di negeri Syam. Ketika wabak, tak ada di antara mereka yang rasa macam Allah susahlah apa semua. Sebab apa? Mereka faham. Tadi kami berada di medan perang. Setelah berlalu medan perang, maka ada wabak. Orang yang meninggal kerana wabak itu dikurniakan ajru syuhada. Pahala syahid itu dikurniakan pada dia. Sebab itu kalau kita tengok sejarah, siapa besar? Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, itu sahabat besar. Sayyidina Mu'az bin Jabal. Begitu yang sahabat-sahabat yang lain. Semua tenang. Senang semua. Apabila ditanya, hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukup bagi Allah, bagiku Allah sebagai sebaik-baik wakil, sebaik-baik tempat aku bergantung. Ditanya, macam mana keadaanmu, tengah sakit, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sebab dia tahu, kawan aku tu syuhada, mana syahid. Aku ni tak direzekikan untuk syahid di medan perang, tapi dengan wabak ini pahala syahid. Sebab itu mereka rasa tenang, mereka rasa gembira, mereka rasa macam tak ada apa-apa, dan makan malahan mereka redha, positif hidup. Betul. Ada orang kadang-kadang hari ini tak kena tapi tak positif kan. Betul. Berapa ramai di dunia statistik orang bunuh diri kerana wabak COVID-19. Sebab apa? Tak positif. Tapi itu apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat kan. Di perkataan yang sudah diulang, hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi aku Allah sebaik-baik tempat aku berlindung. Baik, mana hari ini bukan kalau contoh orang tu kena wabak, kena COVID-19, ini geng kaki maksiat lah ni. Barangkali mungkin kerana Allah nak tunjukkan kuasa sebenar Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kepada keluarga besar Tanah Ustaz, kami ada lagi satu video yang ingin dikongsikan kepada anda. Jom kita menonton.
Okey, kita sekarang berada di Amwas, Palestin, dan di sini adalah satu tempat di mana para sahabat ridwanullahi alaihim dikebumikan dalam peristiwa para sahabat diuji dengan penyakit taun, dan peristiwa para sahabat dilanda dengan penyakit taun ini mana berlaku ketika mereka semua dalam usaha untuk membangunkan kota Baitul Maqdis yang telah diserahkan, diamanahkan kepada mereka. Dan sejarah menyaksikan beberapa sahabat besar telah meninggal kerana penyakit taun ini, antaranya iaitu Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, antaranya Sayyidina Muaz bin Jabal. Lebih daripada 1000 para sahabat meninggal kerana penyakit taun ini. Dan begitulah perjuangan para sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka keluar daripada bumi Mekah, tempat kelahiran mereka, untuk mereka menyampai dan mengembangkan Islam, walaupun kadang-kadang terpaksa menggadaikan nyawa, harta dan jiwa mereka. Contohlah perjuangan para sahabat. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu tahun bila Ustaz? Ustaz pergi sana? Itu tahun 2014. 14 Oh, nampak muda Ustaz. Sekarang muda. makin muda. Baik Ustaz, alhamdulillah, terima kasih Ustaz yang sudi berkongsi video bersama dengan kami. Cuma tadi Ustaz ada satu soalan lagi yang daripada sahabat kita Ali bertanya tentang adakah sahabat ketika itu apabila dilanda dengan wabak ini, bagaimana SOP mereka, cara penjagaan mereka? Adakah mereka tenang atau bagaimana? Okey, daripada sudut maknanya penjagaan, mereka balik kepada apa yang diajar Nabi SAW, iaitu dengan nadhifu afna buyutikum fa inna nadhafatu minal iman. Maknanya bersihkanlah sekitar rumah kamu itu, kerana kebersihan sebahagian daripada iman. Jadi orang yang menjaga kebersihan, contoh macam kita hari ini kan, disuruh cuci tangan apa semua. Apa maksud itu? Semualah kebersihan sebenarnya. Orang yang maknanya dikurniakan atau menjaga kebersihan, dia akan dikurniakan 3 perkara. Satu, iman itu sendiri, kan? Yang kedua, kesihatan. Maknanya dengan orang jaga kebersihan, maka Allah SWT akan kurniakan kesihatan. Dan satu lagi adalah kekayaan. Kekayaan. Saya mula-mula tak faham juga tau. Maksudnya apa kaitan kebersihan dengan kekayaan? Betul. Rupa-rupanya saya dengan izin Allah SWT ada mana kita buat rumah kebajikan, dan kita selalu datang kepada rumah-rumah maknanya orang-orang yang maksudnya susah dan sebagainya. Ada orang susah memang dia susah. Ada orang susah attitude dia ataupun sikap dia ataupun tabiat dia malas bekerja dan sebagainya. Ada sengaja. Ada yang sebenarnya memang rajin bekerja tapi tak ada peluang. Ada. Dan perbezaan dua benda ni sebenarnya, kalau kita pergi rumah dia, kayu ukur dia kita tengok senang je. Motivasi nak membuang sampah pun tak ada. Allah. Maknanya kotor rumah dia. Maknanya okey tak ada kerja tual, tapi kenapa motivasi membuang sampah pun tak ada. Maknanya apa? Tabiat. Dan kalau kita tengok rumah orang yang Allah kurniakan biasanya kelebihan harta yang lebih, rumah dia bersih. Betul. Sebab tu baru saya faham. Apabila saya tengok, baru faham bukan saja kita cerita di Malaysia, maknanya di tempat-tempat lain juga. Di Kemboja contohnya kan, kita hantar bantuan untuk korban contohnya kan. Ada orang yang memang rumah bersih, ada yang memang susah tapi kotor rumah. Sebab apa? Tabiat kebersihan tu betul. Dia membawa kepada satu tabiat berusaha dan membawa kepada dimurahkan rezeki tu. Ada kaitan. Ada kaitan punya. Masya-Allah. Baik, so hari ini kalau boleh jaga kebersihan kita kan. Lagi-lagi sekarang kita dilanda dengan wabak COVID-19, perlu kita menjaga kebersihan supaya dapat 3 perkara tadi. Yang pertama iman, yang kedua kesihatan dan yang ketiga kekayaan. Baiklah Ustaz, kita ada soalan yang kedua dari sahabat kita Melur Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ketika para sahabat ditimpa wabak penyakit tersebut, adakah keadaan mereka sama dengan keadaan kita sekarang? Masing-masing duduk di rumah dan menjaga penjarakan seperti mana yang berlaku di negara kita sekarang ini? Adakah ketika wabak itu melanda para sahabat, mereka juga ada diberikan ubat khas seperti di Malaysia iaitu vaksin? Mohon pencerahan. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Meluk Ismail atas soalan. Okey. Jadi pertama sekali, dalam hadis Nabi SAW ada menyatakan bahawa ketika kamu diuji dengan sesuatu bala ataupun wabak, kalau kamu tahu negara itu ada, maksudnya ada diuji dengan wabak,
siapa yang dalam negeri itu, maka la takhruju. Maknanya kau jangan keluar daripada kawasan itu supaya wabak itu tidak menyebar. Okey. Dan kalau kita tahu pula kita daripada luar, jangan masuk. Jangan masuk supaya kita tidak dijangkiti. Okey. Soal dijangkiti adalah di atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang Nabi nak cerita kat sini bagaimana usaha menjaga. Jadi maknanya sebenarnya usaha kita ni, kenapa kita belum berusaha kalau kita tahu kita dah ditakdirkan. Usaha ni adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bagi kita ganjaran sebagai bekalan ke akhirat. Itu usaha. Sebab itu laha makasabat wa alaiha maktasabat. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, bagi mereka apa yang mereka usahakan. Kita hari ini usaha menjaga kesihatan ya, ibu kakak tuan-tuan sekalian. Okey, ada orang yang kadang apalah susah apa. Tapi kita jaga tu sebenarnya itu pahala tu. Betul. Pahala tu adalah bekalan ke akhirat. Kan? Dan dengan kita menjaga itu asbab-asbab untuk terkena kepada sakit, jadi maknanya Allah hindarkan. Tapi maksudnya kan ada kena juga. Maksudnya kena adalah takdir. Tapi menjaga tu usaha tu Allah nak bagi pahala ke akhirat. Okey. Merujuk kepada adakah ada vaksin dan sebagainya kan? Okey. Jadi ketika zaman Sayyidina Umar, para sahabat ketika itu tak pernah diuji dengan sesuatu wabak seperti ini. Maka waktu itu mereka juga tercari-cari. Tapi mereka balik jaga kebersihan. Kemudian maknanya mereka duduk di bahagian rumah masing-masing. Maksudnya tidaklah keluar daripada negeri atau masuk satu negeri. Dan yang menariknya, nanti ada satu cara yang ketika itu menghilangkan wabak. Kan? Nanti kita cerita ketika kisah wabak Amwas tu. Saya simpan Ustaz. Tunggu. Baik Ustaz. Jadi antara langkah yang boleh kita lakukan untuk menjaga orang kata COVID-19 menjangkiti kita ialah dengan menjaga kebersihan dan jangan pergi ke tempat yang ada penyakit tersebut. Jadi insya-Allah kepada keluarga besar Tanah Ustaz, kita nak berehat seketika sekali lagi, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru buka TV, ada Tanya Lagu Ustaz. Hari ini kita membincangkan tentang topik sirah, iaitu sahabat di zaman wabak bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hamdullah. Jadi kepada anda yang ada sebarang kemusykilan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, saya sebenarnya dari tadi Ustaz, Dr. jenjeling lukisan Ustaz tu. Mungkin Ustaz ada sedikit perkongsian untuk lukisan ini. Okey. Jadi kita nak cerita sikit mengenai kedudukan. Jadi at least kita boleh nampak mana tempat Amwas ni lah, Syam lah apa semua kan. Okey, sebelum itu untuk mudah kita faham, peta semenanjung Tanah Arab dengan semenanjung Tanah Melayu lebih kurang sama. Di bawah sekali macam Tanah Melayu Johor, sana Yaman. Macam kita di Kuala Lumpur, Mekah. Madinah ni berada di Kedah contohnya. Dan atas daripada Kedah tu, itu adalah tanah-tanah Syam. Jadi maknanya Madinah di sini, ni bawah Mekah. So ini tanah Syam. So jadi maknanya para sahabat ketika itu diuji di kawasan atas ni, tanah-tanah Syam. Okey, yang saya nak tunjuk di sini adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda, maknanya pergi ke Baitul Maqdis mula-mula pada tahun 15 Hijrah. Ketika Baitul Maqdis ni di tanah Syam ni dikepung, ditawan. Waktu itu pemimpin Baitul Maqdis Padri Patriark, dia kata Baitul Maqdis tanah wakaf. Dia bukan milik siapa-siapa, di tanah wakaf. Dia tanah wakaf sejak zaman dulu. Kalau kau nak bunuh aku pun nak ambil, kau rampas, tapi itu bukan hak kau. Tapi guru aku pernah berpesan, aku adalah pemegang dan aku kena wariskan kepada orang selepas aku. Jadi maknanya sebab itu Fadil Patak kata, kalau kau nak aku serahkan Baitul Maqdis kepada aku, kau panggil pemimpin pertama kau. Maka Abu Ubaidah Jarrah datang. Maka ketika Abu Ubaidah Al-Jarrah datang, maka Fadil Patak rupanya telah diberitahu ciri-ciri guru oleh guru dia, siapakah orang itu. Dia kata tak. Engkau bukan ketua. Ada lagi ketua atas kau kan? Dia kata ada. Panggil dia. Itu bermulanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bergerak daripada Madinah, daripada bawah tadi itu, pergi ke Baitul Maqdis. Itu permulaan dia.
Jadi maknanya maka sampai di Baitul Maqdis, masuk ke kawasan Baitul Maqdis sampai dipanggil satu pegunungan, satu bukit yang kemudiannya nampak Baitul Maqdis dari kejauhan. Sayyidina Umar nampak, Sayyidina Umar bertakbir. Allah Akbar. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab itu sebahagian daripada da'bus solihin ataupun kebiasaan orang soleh terdahulu, apabila masuk ke kawasan Baitul Maqdis, nampak Baitul Maqdis, mereka akan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu sejak dulu amalan orang soleh terdahulu. Dan tempat Sayyidina Umar bertakbir diberi nama Jabal Mukabbir. Jabal tempat Sayyidina Umar bertakbir. Maka sampai di Baitul Maqdis, Padi Patriark pun tengok, oh betul ini. Maknanya inilah orang yang digambarkan oleh guru aku. Maka Baitul Maqdis kuncinya diserahkan Sayyidina Umar. Sebab itu Baitul Maqdis, dia bukan rampasan. Dia diserahkan kepada umat Islam. Sebagai penjaga wakaf selepas itu. Lepas tu hari ini kita tengok ada orang nak cuba rampas Baitul Maqdis. Jadi katakan orang Israel nak rampas Baitul Maqdis, ahli kitab dia pun tak setuju. Dia kata no, kalau nak umat Islam serahkan. Kita tak boleh nak rampas sebab dia adalah tanah wakaf zaman Nabi Ibrahim lagi. Nabi Ibrahim 1800 tahun sebelum Masihi. Okey. Kalau selepas itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu balik, maka balik ke Madinah. Pada tahun 17 Hijrah, mana lebih kurang 2 tahun selepas itu, Sayyidina Umar nak datang lagi ke sekitar tanah Syam. Maka ketika itu di perbatasan antara kalau sekarang ni Saudi dengan Jordan dengan Jordan, maknanya nak bahagian atas tu, maka ada satu tempat bernama Aqiq. Aqiq ni dia satu kawasan berbukit-bukit tau. Okey, Madinah ni dia adalah kawasan gunung berapi sebenarnya dan masih aktif nanti boleh search di Google, benda tu bukan rahsia dah. Cuma volcano near Madinah. Kita boleh tengok masih aktif tau. Jadi kawasan ini dia panggil Aqiq. Kawasan Aqiq ni. Jadi kawasan Aqiq ni dia sampai kepada sepadan Jordan sana. Maka Sayyidina Umar bergerak sebenarnya mimpin sendiri kerana rasa nak bersama-sama dalam pembukaan tanah Syam. Tanah Syam adalah jajahan Rom. Yang maknanya Sayyidina Umar nak datang ke situ. Sampai di kawasan bernama Aqiq, maka Abu Ubaidah rupanya turun daripada sekitar Baitul Maqdis jumpa Sayyidina Umar. Maka dia kata apa? Wahai Amirul Mukminin. Ketika itu Amirul Mukminin bertemu dengan Amirul Jundi. Mana pemimpin orang Islam maknanya bertemu dengan pemimpin tentera Islam. Amirul Mukminin Amirul Jundi Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah di kawasan Aqiq. Maka ketika itu Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah kata, wahai Amirul Mukminin, jangan masuk ke negeri Syam kerana negeri Syam tengah ada wabak. Balik. Maknanya tengah ada wabak. Bermula daripada Amwas. Amwas ni satu kawasan kecil dari antara Tel Aviv lah sekarang, Tel Aviv dan juga Baitul Maqdis, kawasan situ. Bermula daripada situ dan telah mula mengorbankan orang. Allah. Maka baliklah. Maka ketika itu Sayyidina Umar kata, Sayyidina Umar pun berfikir, kemudian Sayyidina Umar pun maknanya kalau kita sekarang ni macam beristikharah, nak buat macam mana nak balik. Maka ketika itu Abu Ubaidah mencadangkan. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, afiraram min qadarillah, adakah kau lari daripada takdir Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Amirul Mukminin kata, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata apa? Na'am, nafiru min qadarillah ila qadarillah. Kita berpindah dari satu takdir Allah ke satu takdir yang lain. Maka dibenarkan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Benar wahai Amirul Mukminin, maka pulanglah ke Madinah. Kita sayang Amirul Mukminin, pulang ke Madinah. Maka ketika nak berpisah, kita berpisah. Maka Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda melihat kepada Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah dengan keadaan yang hiba tau. Dengan sebab apa? Tengah wabak, maka Amirul Jundi ni Abu Ubaidah Al-Jarrah ni macam tersedihlah, macam okey, dia rasa ke hati dia kata, kalau tak ya ni maknanya sahabat ni inilah mungkin pertemuan terakhir antara dua sahabat yang sama-sama hidup zaman Nabi SAW, sama-sama dididik oleh Nabi SAW, yang dua-duanya menjadi orang hebat, satu menjadi Amirul Mukminin, yang seorang lagi menjadi Amirul Jundi. Jadi ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda mengucapkan satu ayat
kepada Amirul Jundi Abu Ubaidah Al-Jarrah, surah Ali Imran ayat 200. Ya. Apa kata Sayyidina Umar? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan tambahkanlah kesabaran itu, bersatulah kamu dan bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan. Abu Ubaidah Al-Jarrah menjawab dengan ayat Quran yang lain, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahmu wa zinatu wa tafaruqum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah satu permainan dan juga satu permainan dan keadaan yang suka dan juga perhiasan, dan ada yang berbangga-bangga dan berbanyak-banyak dengan mendapatkan harta dan juga keluarga. Jadi ini ucapan kedua orang tokoh yang sama-sama dididik oleh Nabi SAW, yang Sayyidina Umar dapat merasakan. Itu adalah satu pertemuan terakhir antara mereka. Dan ketika itu maka Sayyidina Umar mula meninggalkan Abu Ubaidah Al-Jarrah di perbatasan tanah Syam, di tempat bernama Aqiq. Dan ketika melangkah tidak jauh selepas itu, maka Sayyidina Umar menuliskan sepucuk surat kepada Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. So sweet, Ustaz. Subhanallah. Menarik bila kita dengar perkongsian daripada Ustaz. Semoga apa yang telah dikongsikan menjadi iktibar besar dalam kehidupan kita. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail dari Sungai Buloh. Ya. Okey, soalan saya Ustaz. Adakah tata cara penjarakan solat yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di zaman wabak sebagaimana yang kita lakukan masa kini? Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang agak sensasi juga. Ditanyakan oleh Tuan Ismail dari Sungai Buloh. Silakan Ustaz. Okey. Sesuatu hukum dia daripada Al-Quran, hadis. Okey. Kemudian interpretasi dia adalah daripada ijma' ulama. Sebab kadang-kadang ada satu hukum diceritakan dengan secara umum, dalil-dalil dan sebagainya. So di mana interpretasi dia adalah daripada para ulama, ijtihad para mufti dan sebagainya, sesuai dengan zaman itu. Sebab itu kadang-kadang contoh kita tengok daripada sudut maknanya penjarakan solat. Banyak lagi satu ketika, contoh macam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah, maksudnya zakat di ketika wabak dan sakit juga pernah diijtihadkan. Okey, tak apa, yang kadang tak mampu dan sebagainya. Mana ada ijtihad sesuai dengan zaman itu. Contoh macam zaman Nabi SAW. Nabi SAW pernah solat tarawih. Dan beberapa hari diikuti oleh para sahabat. Kemudian Nabi stop. Sebab Nabi kata aku rasa takut atau risau, kemudian nanti takut difardukan pula. Tapi dibuat kembali kepada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang buat secara ramai-ramai. Okey. Jadi balik kepada soalan, adakah dulu ada penjarakan solat sebagainya? Kalau kita tengok dahulu tak ada. Tapi kenapa sekarang ada? Balik kepada fatwa tempatan. Alis majlis fatwa tempatan, dia bukan fatwa dengan nafsu dia. Betul. Dia bertanggungjawab sehingga ke akhirat benda itu. Para mufti kita, para ulama kita, dan dia ada jawatan kuasa fatwa. Dia bukan sini dia suka-suka dia. Betul. Ini bukan macam satu pandangan, ini satu ijtihad. Dan boleh bayang tak betapa beratnya nak buat satu fatwa tu, sebab dia punya kesan dia bukan pada diri dia tapi pada semua. Tapi melihat kepada maknanya pandangan pakar secara sunatullah, mana sunatullah, wabak ni antaranya boleh menyebar dengan udara. Maka dijarakkan untuk solat itu untuk keadaan ini sahaja. Besok kalau dah okey jangan macam tu. Maka ini saja kan, kita sebut tadi wabak di awal kan, dia yadhabu ahyanan wa yajibu ahyanan. Maka ketika ini fatwa zaman ketika ini di mana-mana tempat di dunia pun, maknanya setelah dikaji
secara pakar dan ilmu yang Allah kurniakan kepada manusia, dia boleh menyebar daripada dengan udara, maka dijarak-jarakkan. Sebab itu kalau respon saya, kita tanya 1,000 orang ada pandangan peribadi. Betul, Ustaz. Tapi kita tengok ijtihad jumhur ni maknanya para mufti-mufti. Bukan saja di kita, malahan seluruh dunia yang maksudnya yang membuat fatwa demikian. Dan kena ingat, para mufti kita, ahli jawatan kuasa fatwa bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia, dia bertanggungjawab sampai akhirat. Dia bukan mudah tau nak buat benda. Bukan kalau duduk kedai kopi. Duduk kopi, sembang dia, oh ya kot. Kan? Kadang-kadang kita baca hadis sahih. Pemahaman tak sahih tak jadi sahih tau. Betul. Jadi pemahaman kepada satu hadis tu, dia ada ilmu alat dia. Dari sudut bahasa Arab dia macam mana, daripada sudut dipanggil qawaid fiqh dia, daripada usul fiqh dia, mana banyaklah ilmu-ilmu alat untuk memahami satu hukum. Jadi bukan kita baca macam ni, mana ada zaman Nabi macam ni, tak semudah itu. Sebab tu pada saya rujuk pada fatwa itu yang terbaik. Kan? Wallahu alam. Baik Ustaz, saya agak tertarik dengan satu soalan yang diajukan sahabat kita Ainuddin Ihsan. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam. Apakah bentuk penawar yang digunakan para sahabat tatkala wabak melanda zaman mereka? Yang kedua, bagaimana cara pengurusan jenazah yang dilakukan oleh para sahabat bagi mereka yang meninggal dunia akibat wabak? Terima kasih atas penjelasan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Ainuddin Ihsan atas dua soalan yang menarik. Okey. Silakan Ustaz. Penawar ketika itu mereka gunakan sesuai dengan ilmu yang Allah kurniakan kepada mereka. Kan? Jadi maknanya ada yang mereka gunakan dengan cara makanan-makanan yang sunnah. Kan? Sesuai dengan zaman mereka itu, dengan kajian ulama perubatan ketika itu, kan? Dan pakar-pakar perubatan ketika itu, kan? Jadi maknanya makan makanan yang baik-baik, yang halal, yang baik-baik. Kemudian ada yang maksudnya makan makanan sebagai sunnah, daripada sudut perubatan-perubatan yang lain sesuai dengan zaman itulah. Okey. Jadi maknanya boleh kita tengok selain daripada kita usaha, jadi makan-makanan sunnah ni sebenarnya, contoh macam madu dan sebagainya, dia meningkatkan immune system kita tau. Daya ketahanan diri kita. Kan? Tuan-tuan, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ada penjaga rumah HIV Muslim. Rumah HIV ni, apa isu kat orang HIV ni, apa isu kat badan dia, antara yang penting dia adalah dia punya antibody dia rendah. Macam kita ni semua 1,000 lebih. Dia tinggal 10, 6, 30. Jadi antara cara nak menaikkan maknanya antibody itu dengan benda-benda sunnah. Dan benda ni walaupun orang cakap ya ke? Ya. Saya jaga mereka, saya tengok mereka begitu, selain daripada ubat-ubat moden yang mungkin kajian moden-moden, tapi saya percaya benda-benda sunnah itu sebenarnya menaikkan daya ketahanan diri itu. Okey. So maksudnya kalau kita nak ikut contoh dia sesuai dengan zaman itu tanpa meninggalkan maknanya evolusi perubatan. Ada semakin bagus, maknanya makan benda sunnah dia akan meningkatkan antibody kita. Okey, kemudian yang keduanya cara pengurusan jenazah. Jenazah ketika itu seperti biasalah, sebagai orang Islam dia memang dimandikan, kan? Maksudnya dimandikan, kemudian ditanam dengan sesuai dengan apa yang Islam lah, yang keadaan sekarang. Jadi orang cakap sekarang, habis itu sekarang ni berbungkus-bungkus dan sebagainya kan. Okey, itu menurut kajian ilmu yang ada sekarang. Maksudnya kepakaran Islam mengiktiraf ilmu kemanusiaan ini. Bila kajian-kajian telah ada, dia bukan ilmu zon kita panggil, bukan ilmu yang mengandai-andaikan. Kan? Az-zan la yughni min al-haqqi syai'a. Maknanya zon tidak akan mendatangkan kebaikan. Tapi maknanya dengan ilmu yang okey, kajiannya begini dan nampak dan nyata dah begitu. Maka contohnya adalah prosedur-prosedur untuk penanaman, selain dimandikan dan sebagainya, ada prosedur-prosedur khas. Macam saya sendiri kalau menguruskan jenazah HIV sama juga. Maknanya selepas kain kapan, sebenarnya ada plastik kan, sebagai untuk prosedur bagi pengurusan jenazah HIV. Dulu tak ada plastik apa semua. Maknanya sekarang dengan nasihat pakar-pakar begitu keadaannya kita ikut. Sebab salah satu pandangan, salah satu benda yang perlu diambil untuk mengeluarkan satu hukum antaranya adalah pandangan pakar. Wallahu alam. Maknanya apa pun yang kita ada pada hari ini kita serahkan kepada ahlinya dan kita ikut apa saranan dari mereka. Baiklah, kita nak berehat sekali lagi kepada keluarga besar Tanah Ustaz kembali selepas ini. Tanah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membincangkan tentang topik sahabat di zaman wabak bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah. Jadi kita nak terus ke bingkisan video yang ketiga yang telah disediakan. Jom kita melihat. Kita mungkin tertanya-tanya, apakah yang dibuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda ketika zamannya masyarakat diuji dengan wabak dan kemarau dan sebagainya. Maka satu contoh yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda, iaitu dia akan turun kepada rakyatnya, melihat sendiri bagaimana kesusahan mereka, merasakan bagaimana mereka itu dalam keadaan yang seolah-olah tidak ada harapan. Dan ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda mengantar utusan untuk negeri-negeri Islam yang lainnya daripada Damsyik dan sebagainya, menghantarkan bantuan-bantuan kepada kawasan-kawasan yang ditimpa dengan sakit ataupun ujian ini. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda memutuskan untuk tidak mengutip cukai ataupun ufti daripada negeri-negeri sekitarnya, dan dengan itu meringankan bebanan kepada seluruh rakyat yang ditimpa dengan sakit. Inilah apa yang telah dicontohkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda ketika zaman penyakit ataupun wabak yang berlaku dalam lipatan sejarah orang Islam. Alhamdulillah, apabila kita melihat video yang telah dikongsikan sebentar tadi Ustaz, sebenarnya saya tengok banyak pengajaran yang boleh kita raih. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Okey. Jadi kita tengok di situ bagaimana waktu itu Amirul Mukminin kan, iaitu pemimpin orang Islam ketika itu, apa respon dia kepada orang yang sakit. Betul. Okey. Dia bukan cerita nak lepaskan diri, dia tak, dia akan turun tengok, ziarah, dan biar memahami betul-betul dan apa yang boleh dibantu dalam kisah yang panjang sebenarnya. Sayyidina Umar minta bagi negara sekitar yang tidak kena hantarkan bantuan makanan, kan? Maknanya berikan makanan. Orang Islam bukan orang yang malas bekerja, tapi ketika itu seolah-olah seorang petani yang kena banjir, dia bukan malas tapi tak ada tanah nak bertani. Ketika itu maka maknanya hantarkan bantuan. Bantuan tu sama ada di sudut infak ataupun sedekah ataupun hadiah ataupun zakat. Kan? Maknanya bagi zakat jatuh kepada asnaf fakir dan miskin. Maknanya bantuan itu orang Islam tu dia punya kesatuan dia tu sangat luar biasa sebenarnya ya. Dan Sayyidina Umar ketika itu meringankan bagi maknanya ada cukai jizyah sama daripada orang kafir kan kena dibayar orang Islam bayar zakat. Maka orang kafir kena bayar percalonan cukai lah contohnya, diringankan ketika wabak itu. Ada apa yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda yang bagus untuk kita juga saling bertanya. Bertanya khabar kawan-kawan kita, orang sekeliling kita. Jangan lupa tanya khabar rumah-rumah kebajikan. Sehingga kita so kita susah bayangkan orang yang buat rumah kebajikan, maksudnya lagilah dia tu apa saja dia punya keadaan. Tanya khabar pun cukup kadang-kadang meringankan keadaan macam mana apa dicontohkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda tadi. Subhanallah. Maknanya hari ini kalau kita tanya khabar pun dah mengurangkan beban seseorang yang orang kata menanggung penyakit tersebut. Baiklah, kita ada soalan seterusnya. Pak Suli Romli bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, kenapa Muaz bin Jabal tersenyum ketika didatangi seorang lelaki yang dalam ketakutan walaupun beliau telah dijangkiti wabak taun, dan siapakah lelaki itu? Adakah benar penyakit taun pada masa itu meragut nyawa begitu cepat, iaitu antara 3 hingga seminggu? Apakah yang dimaksudkan dengan kata-kata Muaz bin Jabal kepada lelaki yang datang kepadanya dengan kata-kata, aku telah tinggalkan satu nikmat tetapi aku telah peroleh satu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Cantik kata-kata tersebut. Silakan Ustaz. Okey, so jadi maknanya kita kalau nak tengok dia punya kisah dia, jadi kita akan sambung lebih detail. Secara ringkasnya, Amirul Jundi iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah terkena taun dan akhirnya meninggal. Kemudian pemerintahan tentera digantikan oleh Sayyidina Muaz bin Jabal.
Kan? Maka Muaz bin Jabal dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala juga terkena wabak ini. Kan? Dan juga meninggal. Jadi itu yang kita tengok macam mana ucapan-ucapan sahabat terdahulu kan. Cukup positif tentang kehidupan. Betul. Sebab kehidupan di dunia ni tuan-tuan sekalian, ibu-ibu ayah-ayah saya sekalian, bukan semata-mata kita terhenti di sini sebenarnya. Nak senang faham kan? Macam kita tidur, ini memang disebut dalam Quran pun, bila meninggal tu dikejut di padang mahsyar besok, kita macam tidur, macam sekejap je sebenarnya. Kan? Jadi bagi yang berehat, yang dah tak berehat dalam kubur, ada kat dalam kubur dia lah kan. Maksudnya macam tidur je, macam okay, kita tidur, mana bangun. Itu sebahagian hidup kita. Dan hidup waktu tu dah tak ada penghujung dah. Tak ada nak kena wabak, tak ada nak kena sakit, tak ada nak kena kecil manis, tak ada nak darah tinggi. Tak ada SOP dah. Tak ada dah. Waktu tu. Jadi, kalau dia kata kita dapat maknanya jadi orang yang baik ketika ini, maknanya tak ada penghujung dah waktu tu dah. Kita kan maknanya hidup selama-lamanya dah bebas ke sana kemari. Yang kalau ikut syurga itu luasnya lebih daripada timur dan barat. Sekali pandang, Masya Allah kan. So maksudnya dia adalah siri-siri kehidupan saja. Tapi kalau tengok kata-kata Muaz bin Jabal memang begitu positif walaupun kita kena sakit kan. Tak ada nak mengeluh kan. Dia kata aku telah tinggalkan satu nikmat yang aku telah peroleh nikmat kehidupan tu kan, tapi satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah sayang. Betul. Dekat mereka yang sakit, ada kebaikan tertentu dan semua akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada seorang pun yang masih lagi hidup ketika zaman Sayyidina Umar dan ketika zaman sahabat yang kena wabak, sama ada yang kena wabak ataupun yang tak kena wabak, pun dah tak ada dah. Sama juga macam kita kan. Ini hanya siri-siri kehidupan tu. Baik, mana ini kalau kita diuji dengan pelbagai ujian, cuba kita ingat antara nikmat-nikmat lain yang telah Allah kurniakan kepada kita untuk mendatangkan sifat positif dalam diri kita. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Soalan saya begini, Ustaz, Dai sehat ya? Alhamdulillah, makin sehat. Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini, Ustaz. Sebagaimana Ustaz jelaskan tadi, para sahabat pun menghadapi wabak seperti kita juga. Yang berkata Ustaz tadi, mungkin Nabi dah beritahu awal dulu. Mungkin ada yang perasan atau tak perasan. Dan Ustaz, macam mana Ustaz jelaskan di peringkat awal tadi. Jadi soalan saya begini, Ustaz. Adakah cara ataupun garis panduan yang Islam tentukan untuk kita berhadapan dengan wabak yang pandemik COVID-19 ini, supaya kita ni sentiasa reda lah Ustaz, nak buat macam mana ni, ujian semua kena daripada zaman Nabi pun ada, sahabat pun ada. Jadi bagaimana cara ataupun garis panduan yang ditentukan oleh Islam selain daripada kita mengikuti SOP yang dianjurkan oleh pihak berkuasa atau pihak yang berautoriti ini, Ustaz. Itu saja soalan saya. Senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar atas soalan yang subhanallah. Betul Ustaz, hari ini adakah ada garis panduan dari Islam? Okey, saya rasa garis panduan daripada sudut yang zahir ni banyak dah. Follow je lah, ikut je lah. Ikut lah. Saya cuma nak kongsikan mungkin SOP iman. SOP iman. Okey. SOP iman ni maksudnya apa-apa keadaan kita kena faham. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada menimpa kita melainkan apa yang Allah tetapkan. Itu SOP iman. Pertama sekali kita kena tahu, tak kena melainkan apa yang Allah tetapkan. Itu kena faham. Jadi mana SOP ikut, ini kita SOP iman. Jangan sampai iman kita tercela ketika zaman Covid ni. Okey, itu yang pertamanya. Kemudian yang keduanya, kita kena faham kita hidup atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kita bergerak atas takdir. Kita ada takdir kita yang takkan sama dengan mak ayah kita. Takkan sama dengan anak kita. Setiap orang bergerak di atas takdirnya. Dan doa yang paling banyak Nabi baca dalam hidup Nabi adalah doa minta takdir yang baik. Kan, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Apa doa itu? Saya yakin semua kita telah hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa minta takdir yang baik. Kena sambunglah dalam bahasa Melayu pun tak apa. Jadi sebenarnya hidup kita ni atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba pegang begitu, SOP iman. Ada orang kadang-kadang terlalu risau, macam mana ni kerja takdir apa semua. Lupa bab takdir. Takut kan rukun iman tu 6, antaranya kepercayaan kepada takdir. Takut benda tu tercela. Allah. Jadi maknanya, jadi SOP iman kena faham.
takkan kena pada kita kecuali apa yang Allah tetapkan. Yang kedua, kita bergerak atas takdir. So minta takdir yang baik. Pagi-pagi doa, ya Allah, aku keluar nak bekerja cari nafkah Tuhan, tolong beri kesihatan kepada aku dan tolong pelihara keluarga yang aku tinggalkan. Hari-hari doa. Kan? Jangan pernah putus berdoa. Kan? Jadi maknanya selain dia berusaha, Allah pelihara insya-Allah dengan sebaik-baik. Itu SOP iman. Apa yang penting itu mungkin kita maknanya apa yang boleh saya simpulkan UDT Ustaz usaha, doa dan tawakal. Dia sebut tentang 3 perkara ni Ustaz. Sebab saya tengok ada di kalangan kita dia main macam dah takdir. Jadi tak payahlah nak suntik-suntik vaksin, tak payahlah nak jaga SOP ni. Jadi lepas tu dia kata zaman sahabat pun mana ada macam ni. Jadi bagaimana Ustaz kita nak berhadapan dengan orang sebegini? Okey. Dalam hadis Nabi SAW ada menyebut tadawaw, berubatlah kamu. Okey, berubat adalah usaha. Kenapa nak berubat? Allah nak bagi pahala usaha. Okey, sembuh adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hari ini kita berusaha. Maknanya usaha itu Allah nak bagi pahala untuk kita bekalan ke akhirat. So pada hari ini kalau anda kata ada fatwa, kajian pun okey dan sebagainya, ya memanglah manusia itu makan diuji dengan ada rasa risau, takut, kan? Maknanya dulu waktu kena COVID tak ada vaksin, ada ubat ni, ada ubat ni, boleh ke ni? Itulah manusia. Betul. Tak ada ubat, pening tak ada ubat. Ada ubat, pening tak nak ambil ubat. Itulah manusia. Tapi kita dengan hadis Nabi tak dakwah, berubatlah kamu. Kan? Malam istikharah, berubatlah. Kan? Maksudnya ubat tu Allah nak bagi usaha untuk kita dapat pahala dan jalan-jalan asbab untuk kita dapat kesembuhan insya-Allah. Subhanallah. Betul Ustaz. Hari ni itulah manusia boleh kata sebut manusia semua tak kena. Tak ada vaksin kau cari vaksin, dah ada vaksin. Ini boleh percaya ke vaksin ni? Jadi untuk kita tanamkan positif dalam diri kita ialah kita serahkan kepada ahlinya. InsyaAllah kita ada majlis fatwa ulama, kita ada orang-orang yang pakar dalam bab kesihatan, kita ikut, insyaAllah akan mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita. Soalan seterusnya Ustaz daripada Romli Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, bolehkah Ustaz ceritakan tentang bagaimana 2 orang puteri dan seorang putera kesayangan Muaz bin Jabal yang juga terkena penyakit ta'un pada masa itu dan meninggal dunia? Terima kasih, mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Romli Ali atas soalan. Okey. Silakan Ustaz. Untuk saya jawab soalan ni, saya nak bawa cerita kita dulu tadi. Boleh Ustaz. Nanti dia akan sampai cerita ni. Kisah Muaz bin Jabal. Okey, so maksudnya Tuan Ramli kita tunggu sekejap, maknanya kita akan sampai cerita ni ya. Okey, tadi kita dah kongsikan kisah mengenai bagaimana di peristiwa di Aqiq, perpisahan 2 orang sahabat yang sangat berkasih sayang kepada Allah, Amirul Mukminin dan Amirul Jundi, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Maka ketika Umar melangkah tidak jauh selepas itu, Umar tulis surat sebagai Amirul Mukminin. Umar tulis surat. Apa kata Umar? Assalamualaikum kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, amma ba'. Okey. Fa inni uridu an usafihuka. Aku nak atakallam ma'ak. Aku nak cakap dengan kau sikit. Maknanya surat tu kan? Okey. Okey. Fa'azamta 'alaika idza nadharta fi kitabihi hadha alla tada'ahu hatta tuqbil ilahi. Maknanya aku harap lepas kau baca tulisan ini, jangan kau letak tulisan ini sehingga kau datang ke aku. Allah. Jadi maknanya sebab apa tau? Di sudut hati kecil Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda merasakan sebab Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah antara kesayangan Nabi SAW. Kan? Dia digelar sebagai Aminul Ummah. Orang yang sangat dipercayai oleh Nabi SAW. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni. Allah bagi kelebihan pada dia mengetahui maksudnya orang yang munafik ataupun tidak. Maknanya orang sangat kepercayaan Nabi SAW. Sudut kecil dia rasa macam maknanya aku punya kawan ni, maksudnya ataupun sahabat ni yang kesayangan Nabi ni kalau tak maka dia juga akan kena musibah ini. Maka Umar kata alla tada'u hatta tuqbilahi. Maknanya kau jangan letak surat ini sampai kau datang ke aku. So Umar. Maka ketika dapat surat ni apa kata Abu Ubaidah,
lan afiru biqadarillah, aku tak akan lari daripada takdir Allah yang aku pilih ini. Surah Umar disuruh balik tadi, berpindah dari takdir ke takdir, tapi aku tak akan lari dari sini. Inna ta'una rijsun, maka Sayyidina Ubaidah berkhutbah atau bercakap dengan orang-orang tentera yang ada sekelilingnya. Sesungguhnya ta'un ini merupakan satu rijsun, satu azab yang kita sebut pasal rijsun tu, man kana qablakum aw ala, maknanya orang-orang soleh daripada kamu, orang-orang sebelum kamu itu. Fa idza kana bi ardin fala takhruju minha firaran. Dia ulang balik, kalau anda kata satu negeri itu terkena, maka jangan keluar. Maka kalau anda kata satu negeri itu kamu tahu kena, kau jangan masuk. Fa ajabahu annahu wahid minna, maknanya aku takkan, maka aku ni adalah seorang daripada kalangan kamu semua, wahai tentera-tenteraku, sama ada Allah menyembuhkan kita atau Allah akan mengambil kita. Maka Sayyidina Abu Ubaidah berjarah jawab surat Sayyidina Umar, utusan balik itu. Dia kata, yaghfirullahu li amiril mu'minin, Allah mengampunkan kau wahai amirul mu'minin. Inni qad arafta hajataka ilayya, aku faham hajat engkau. Walaupun dia kata kau jangan letak surat kecuali kau datang aku, maknanya aku tahu hajat engkau tu apa. Wa inni fi jundi minal muslimin la ajidu nafsi gharbatan anhum. Aku ni bersama-sama dengan aku punya tentera sekarang ni, aku rasa dia sebahagian daripada aku tu. Falastu uridu, maknanya aku tak mau. Hatta yaqdiyallahu fiyya wa fihim wa qada'ahu, maknanya hatta aku takkan tinggalkan aku punya tentera-tentera ni sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan apa yang ditetapkan. Fahalini min azimatik, maka biarkan aku dengan izin kau, dengan kehendak, maksudnya sebab dia bercakap dengan khalifah, maknanya izinkan aku. Ya Amirul Mukminin fada'ni wa jundi, wahai Amirul Mukminin, tak apa, biarkan aku dengan tentera aku. Allah. Maknanya itu Sayyidina Abu Ubaidah jarah baras kepada Sayyidina Umar. Maka ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang telah berada di Madinah waktu itu terima surat ini, maka Sayyidina Umar rasa sedih sekali. Orang sedih, macam sedih. Sampai orang kata, wahai Amirul Mukminin, amata Abu Ubaidah dah meninggal ke? Maka apa kata Sayyidina Umar, khatiban alal mimbar, dia berkhutbah kepada mimbar, dia kata, ya ahlal Madinah, inna ma ya'ridu bikum Abu Ubaidah an aghribu fil jihad. Maknanya Abu Ubaidah tu orang yang memang sangat kuatlah jiwa dia ke arah jihad itu. Dan maknanya semua minta mendoakan kepada keselamatan ahli Syam ketika itu. Tuan-tuan muslimin-muslimat sekalian kan, maka tidak lama selepas itu, Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah telah dijangkiti dengan wabak ini. So ketika itu dia mengumpulkan tentera yang ada di sekeliling dia, maka dia pun mengatakan Assalamualaikum amma ba', maknanya Assalamualaikum semua. Maka selepas itu, ya ayuhan nas inna hadzal waja' rahmatan min rabbikum, sakit ini adalah rahmat daripada Tuhan kamu. Rahmat tu sebab apa? Macam tadi kita sebut, kita berusaha untuk berubat, Allah bagi pahala. Kesembuhan Allah bagi satu anugerah. Tapi Allah bagi pahala, itu penting. Wada'watun nabiyukum, dan dia merupakan sebahagian daripada apa yang pernah diceritakan oleh Nabi kamu. Wa mautu salihina qablakum, dan penyebab orang-orang soleh terdahulu yang telah meninggal. Wallahi laqad usib, wallahi aku telah dijangkiti sekarang ini. Laqad istakhlafa Muaz bin Jabal. Maka kalau aku tak ada, maka Muaz bin Jabal menggantikan tempat aku. Ni kita nak balik pada soalan yang ditanya oleh Baramli kita ni tadi. Maka tak lama selepas itu meninggal. Maknanya Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, macam kita sebut tadi di awal tadi, dia ada 4 fasa dalam 2 tahun. Fasa pertama, fasa wabak tu kita sebut memang mengganas, banyak yang meninggal. Maknanya kedua, maknanya lebih lagi. Ketiga baru 6 bulan ketiga barulah pelan sikit, 6 bulan keempat baru macam start habis. Maka ketika Muaz bin Jabal menggantikan Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai Amirul Jundi, maka Muaz bin Jabal berkata, dia kata inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku sebenarnya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yatawajjahuna ila Syam,
fayaftahu lakum. Nanti kamu akan pergi ke tanah-tanah Syam. Syam ni tanah berjajah Rom itu tu dan dia akan, maksudnya kamu akan dibukakan untuk di mana, dipermudahkan. Kamu akan menang. Ini bukan calang-calang tau, berhadapan dengan tentera Rom. Kan? Fayakunu fikum da'an kaddumal. Tapi nanti kamu akan terkena sakit. Terkena sakit seperti maknanya kaddumal atau huzzah, ataupun macam kena potong-potong daging kamu itu. Allah Akbar. Ya'khudhu bimazaqir rajul. Maknanya dia akan menimpa sekalian daripada diri kamu itu. Okey. Kemudian, dan Ustaz, tentang kemudian tu kita nak sambung lagi Ustaz selepas ini, sebab Tanya Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tapi teruskan bersama kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9 untuk kita mendengar kemudian itu. Okey, teruskan bersama dengan kami dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang barangkali mungkin baru bersama dengan kami, kita membincangkan tentang topik sirah, iaitu sahabat di zaman wabak, bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah. Tadi sebelum kita berhenti berehat, kita nak dengar kembali sambungan daripada kisah kemudian tadi Ustaz. Silakan. Okey, terima kasih kepada Da'i dan seluruh ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey, tadi kita dah cerita bagaimana akhirnya Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah telah dijangkiti dan akhirnya meninggal. Kan? Jadi ketika sebelum meninggal, istakhlafal Muaz bin Jabal. Dia telah melantik Muaz bin Jabal untuk menggantikan sebagai Amirul Jundi tadi itu, maknanya pemimpin kepada tentera orang Islam. Maka tak lama selepas itu, maknanya naik lepas meninggal Abdurrahman Abu Ubaidah Al-Jarrah, maka Muaz bin Jabal mula-mula dia mengambil pemerintahan tentera itu. Dia telah berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yatawajjahuna ila Syam fayaftahu lakum. Kamu nanti akan bergerak ke Syam, dan tanah Syam ni satu tanah bawah pemerintah Rom, maknanya bukan budak-budak kan. Maksudnya, tapi kamu akan yatawajjahuna ila Syam fayaftahu lakum. Kamu akan dapat kemenangan di sana, kan? Fayakunu fikum da'an kaddumal. Dan kamu akan ditimpa penyakit seperti mana kamu ni akan maknanya dipotong-potong badan kamu tuan. Okey? Maka yashtahidullahu bihi anfusikum wa yuzakki laha a'malakum. Maka Allah akan menyaksikan keadaan kamu itu dan akan memperbaiki amalan-amalan kamu. Kan? Kemudian Muaz bin Jabal berkata, Allahumma in kunta ta'lam. Ya Allah, kalau kau tahu anna Muaz bin Jabal sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau kau menyaksikan Tuhan bahawa aku ni, iaitu Muaz bin Jabal, mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, fatu'tihi huwa wa ahlu baitihi al-hazi al-awfar. Maknanya kau kenakanlah ta'am ini. Maksudnya, jadi maknanya punya nak bersungguh dia cakap. Maknanya kalau betul aku dengar benda ni daripada Nabi SAW, maknanya mereka bergerak ke Syam dan mereka akan ada kena wabak ini, maka maknanya kenakanlah Muaz bin Jabal ahli keluarganya, kan? Maknanya al-hazad al-afar ini. Tapi nak cerita kat sini ni kesungguhan bagaimana mereka percaya pada hadis Nabi SAW. Nabi SAW sebut begitu, maka akan jadi, maka jadilah. Jadi orang lain kata, ya ke saya Muaz? Kata, Allahumma in kunta ta'lam anna Muaz bin Jabal sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatu'tihi huwa wa ahlahu. Mana kalau betul aku dengar ni, mana kurnya kena, aku akan kena dan dari keluarga aku ini. Kan? Maka anaknya, ayah, macam sabar ya. Ya abati. Wahai ayah, maknanya tenang ya, tenang. Sebab macam dia tersentuh sebab ramai sahabat-sahabat meninggal. Ya, orang start macam, ya ke? Macam tu kan, dekat tersentuh. Ya abati al-haqqu min rabbik fala takuna minal mumtarin. Tak apa, kami percaya. Kata-kata Nabi yang kau sampaikan, kau dengar, kami percaya. Kebenaran itu daripada Allah.
maka kita semua tak akan menjadi orang yang menentang. Allah. Maka betul. Tak selepas itu anaknya macam tadi sebutkan, putrinya meninggal minal jum'ah ilal jum'ah. Dia setiap Jumaat putranya meninggal, putranya meninggal, dan Sayyidina Muaz bin Jabal adalah orang yang terakhir daripada ahli keluarganya meninggal. Isterinya meninggal. Dan Allah kerezekikan dia meninggal pada hari Jumaat. Minal jum'ah ilal jum'ah. Jadi waktu Sayyidina Muaz bin Jabal melawat putranya yang terakhir, yang sakit, yang maknanya hampir-hampir meninggal, kan, Abdul Rahman bin Muaz, Sayyidina Abdul Rahman bin Muaz, maka dia kata, bagaimana keadaanmu wahai anak? Maka apa kata anak dia? Satajiduni insyaallah sabirin. Kau akan dapati aku ayah, insya-Allah aku akan sabar ya. Kan, tengok kata-kata orang dulu positif dia kan. Ini kita nak contoh sebenarnya kan. So maksudnya ada tak risau, tapi nak ceritanya positifnya mereka tu. Dengan maknanya satajiduni insyaallah sabiran. Kamu akan dapati aku akan sabar. Maka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengangkat Sayyidina Muaz bin Jabal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia diganti dengan Sayyidina Amr bin As. Subhanallah. Maka baik Ustaz, bila kita sebut tadi Ustaz ada sebut tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah yang ketika mana Sayyidina Umar berjumpa dengan Abu Ubaidah. Bila saya dengar cerita tentang Sayyidina Umar dengan Abu Ubaidah ni, saya teringat petugas barisan hadapan kita Ustaz. Mungkin Ustaz ada nasihat ataupun kata-kata motivasi kepada mereka yang mengorbankan diri. Setia. Okey, terutamanya kepada petugas barisan hadapan kan. Kita ataupun anda semua adalah antara orang yang terdedah dengan risiko yang agak tinggi. Ya, betul. Okey, selain daripada usaha semaksimal mungkin untuk jaga, okey, sama juga doa lah. Kan? Apa doa yang nak baca? Kalau lemah semangat, doa yang paling bagus adalah baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang membaca la haula wala quwwata illa billah diberi pada dua benda. Satu, diberi kekuatan pada dia kalau dia hilang kekuatan. Yang keduanya, kalau dia dah buat tu benda, diberi keikhlasan insya-Allah. Sebab itu kalau hari ini kita dengar azan, kan kita sunat jawab, dia panggil tarjih, tarjih. Allahu akbar, sunat jawab Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi sampai hayya 'alas solah, bacanya la haula wala quwwata illa billah. Diberi kekuatan untuk kita buat benda tu. Sampai hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi maknanya baca la haula wala quwwata illa billah banyak-banyak kan, selain berusaha. Dan saya nak cadangkan juga, maknanya selain itu doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwas samiul alim. Baca banyak-banyak juga benda itu. Yang bermaksud ayat ini tidaklah memudaratkan kita apa di langit dan di bumi, kan, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. So bacalah banyak doa ni. Baik Ustaz, terima kasih atas tips. Jadi dua tips yang boleh kita amalkan. Banyakkan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dan yang kedua baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Semoga kita semua dilindungi dari wabak COVID-19 ini. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak saya menunggu. Saya hormati pagi ini Ustaz Muhammad dan Haji Kinon yang timur tadi. Apa khabar Haji? Baik, alhamdulillah. Saya menunggu apa senyum. Maaf Haji, silakan Haji. Tak apa, soalan ni Ustaz saya nak tanya. Macam sekarang ni dekat inilah Malaysia ni. Wabak yang melanda ni dijaga oleh frontliner maksudnya tentera lah. Dan tanya Ustaz. Jadi saya nak minta pandangan Ustaz. Zaman dulu dalam sahabat, kalau kena wabak, adakah macam kita jaga yang ada polis, ada tentera kan, dan ada frontliner yang jaga macam kita juga Ustaz? Jadi nak minta pandangan daripada Ustaz pagi ini. Kalau betul ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, macam mana katanya Ustaz? Itu saja soalannya ya Ustaz ya. Pagi ini, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon yang sudi membuat panggilan kepada kita. Zaman dulu Ustaz ada ke frontliner ni Ustaz? Silakan. Okey. Saya akan terangkan secara ringkas, catatkan ataupun mungkin boleh dengar keulangan. Nabi SAW ketika sampai di Madinah, Nabi membahagikan 8 golongan yang akan membahu ummah. Ummah Islamiah dibangunkan oleh 8 golongan. Apa dia? Yang pertamanya, kebijaksanaan para pemimpin.
Sebab itu ada para sahabat yang memang dilatih untuk jadi pemimpin. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Sayyidina Ali. Cuba bayangkan. Kenapa mereka antara orang yang masuk Islam tapi jarang meriwayatkan hadis. Kenapa jarang Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, sebab dia dilatih untuk jadi pemimpin. Yang keduanya, ummah tu didirikan oleh ilmu para ulama. Ada para sahabat yang dididik dengan para ulama. Yang ketiganya, ummah Islamiah didirikan oleh peluh para amilin. Amilin ini pekerja yang membangunkan ekonomi Islam, pendidikan Islam, perubatan Islam dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ummah dibangunkan oleh darah para syuhada. Maksudnya orang yang berani mempertahankan. Yang kelimanya, ummah didirikan ataupun dibangunkan ataupun dijaga oleh yang kelimanya doa para solihin, orang-orang soleh. Yang keenamnya, ummah dibangunkan oleh kehebatan para da'i. Da'i ini pendakwah. Yang ketujuhnya, ummah dibangunkan oleh harta para aghnia, orang kaya, harta para orang kaya. Dan yang ke-8 iaitu ummah didirikan dengan rahim wanita solehah. Jadi ini 8 golongan. 8 golongan. Jadi maknanya waktu tu ada ke tidak ada? Ada. Mereka ada tugasan masing-masing. Yang pemimpin, cok Sayyidina Umar kan, pimpin fikir macam nak buat. Ada bahagian tentera, ada kalau frontliner kita cakap sekarang ni adalah golongan ketiga, iaitu peluh para amilin. Memang ada yang bubat, ada yang apa maknanya menghidangkan makanan, ada yang memang maksudnya yang sakit dikumpulkan satu tempat, dijaga dengan rapi, ada orang khidmat untuk itu. Jadi maknanya ada sejak dulu lagi benda itu telah ada tugasan-tugasan yang dibagikan. Itu maknanya indahnya macam mana satu contoh yang diberikan sejak zaman Nabi SAW lagi. Subhanallah. Maknanya ada 8 golongan di zaman dahulu yang barangkali mungkin kita boleh cuba usaha untuk menjadi salah satu golongan tersebut yang mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Jadi insyaAllah kepada keluarga besar Tanah Ustaz, kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Pejam celik, kita sudah berada di hujung rancangan Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Moga-moga apa yang telah Ustaz kongsikan dapat kita amalkan dan kita sebarkan. Buat yang menonton melalui Facebook, jangan lupa tekan butang like, komen balik apa yang telah Ustaz kongsikan dan tekan butang share. Jadi ada berbincang dengan Ustaz tentang tajuk kita pada pagi ini. Mungkin Ustaz nak kongsikan tentang cerita kisah Amru al-As. Silakan. Okey, so jadi maknanya kita daripada awal tadi kita cerita macam mana zaman wabak di zaman sahabat, bagaimana bermulanya Sayyidina Umar nak pergi untuk kali kedua ke tanah Syam. Sampai di Aqiq, maka Amirul Jundi Abu Ubaidah Al-Jarrah kata, wahai Sayyidina Umar, maknanya kau balik sebab tengah ada wabak di sini. Jadi Sayyidina Umar pun tulis surat. Maknanya kau jangan letak surat tu datang kepada aku. Dia kata, aku araftu hajatak, aku tahu kau punya hajat, tapi biarlah aku ni Jundi, biarkan aku dengan tentera-tentera aku. Maka ni takdir Allah, Abu Ubaidah Jarrah maka kena jangkit dan meninggal, maka diganti dengan Sayyidina Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal, waktu tu orang start cakap, you ke Muaz? Maka dia kata, wallahi, demi Allah, kalau aku dengar daripada Nabi, aku akan kena nanti. Dan sebab dia bukan berdoa, tapi nak ceritanya betulnya hadis Nabi. Dan maknanya, sebab apa? Ta'un ni sebagai syuhada. Dia ke negeri Syam, tak dapat syahid meninggal, tapi dapat syahid dengan Ta'un itu. Maka sebelum Muaz bin Jabal meninggal, maka dia telah melantik, iaitu Sayyidina Amr bin As. Ini yang menarik sekali. Okey, ketika Amr bin As memimpin umat Islam yang berada di Syam, okey, maka dia pun mula-mula sekali sama juga surah dibacakan Al-Quran surah An-Nisa ayat 78. Okey, apa kata Sayyidina Amr bin As? Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Maknanya walau di mana saja kamu berada, maut akan mendatangi kamu walaupun kamu berada di menara yang tinggi. Maknanya jangan takut kematian. Itu pertama. Kemudian dia berkhutbah kepada manusia, disuruh sampaikan, ini menarik dia sampaikan iaitu ayyuhan nas, wahai manusia, inna ta'una kannari mush'al. Wabak ini seperti api yang membakar, wa antum waquduha, dan kamu itu adalah kayu-kayu bahan bakaran dia.
Wabak ini dia macam api dan kamu itu bahan bakaran dia. Okey, dua benda. Pertama, fatafarraqu, pecah-pecahkan kamu. Maknanya kalau kita kuarantinkan bahasa sekarang fatafarraqu, kuarantinkan. Orang yang sakit satu tempat. Okey, kemudian tempatkan satu lagi orang yang tak ada gejala. Fatafarraqu, tak ada gejala, tempatkan. Dah okey keadaan, maka yang satu tempat lagi yang tempat satu lagi pergi ke satu tempat memang orang-orang sihat saja. Kan? Maka fatafarraqu wa tajabbalu. Yang betul-betul sihat maka pergi naik atas bukit, gunung. Fatajabbalu, iaitu is'adul jibal. Maknanya betul-betul sihat pergi ke atas gunung, pergi ke atas jibal, pergi ke atas jibal. Hatta la tajidun nari ma yash'aluha fatantafi'u wahdaha. Sehinggalah api itu tak ada bahan bakaran makan, maka dia akan mati sendiri. Jadi mana teknik kuarantin ni telah dimulakan zaman sahabat lagi. Fatafarraqu, yang sakit-sakit, yang dah okey sikit ke satu tempat, yang dah okey lagi satu tempat, yang okey fatajabbalu, pergi ke jibal. Yang dah okey. Maka dengan teknik kuarantin daripada Amr bin As ini, maknanya sini satu bahagian sampai yang sihat bagi ke atas bukit, yang dah sihat semua ke Jerusalem, ke Baitul Laham ataupun ke kawasan-kawasan bukit, sebab Amwas ni berada di bawah. Tal Abif Amwas ni berada di kawasan laut atas. Bukit-bukit ni macam Jerusalem dan sebagainya. Yang sihat maka ke atas sana, maka ketika itu maka wabak itu sudah mula, maka berkurangan maka habis. Maka tamatlah, sebab dia diibaratkan seperti api, dah tak ada bahan bakaran dah. Jadi ini sebenarnya kalau kita tengok apa yang pernah dipraktiskan oleh para sahabat lagi kan, fatafarraqu wa tajabbalu, istilah dia. Tafarraqu, pecah-pecahkan, kuarantinkan. Wa tajabbalu maknanya yang dah okey pergi naik satu tempat. Jadi itu yang kita dibuat, dan kita tengok sekarang maknanya dibuat begitu juga. Sebab itu teknik tafarraqu wa tajabbalu ni adalah satu teknik yang telah disampaikan oleh para sahabat sejak 1400 tahun yang dulu. Betul. Ketika berhadapan dengan wabak. Bukan zaman kita je Ustaz. Bukan zaman kita je. Jadi kepada anda yang rasa-rasa dijangkiti, rasa-rasa kurang sihat, maka asingkan diri. Jangan kita bergaul dengan orang lain. Bukan apa, kita tak nak penyakit wabak COVID-19 khususnya di negara kita ini menyebar kepada orang lain. Baik, kita ada soalan seterusnya Ustaz daripada Masripah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam. Adakah kisah sahabat-sahabat Nabi di zaman wabak sebagai pedoman buat kita bahawa Nabi dan para sahabat juga mematuhi SOP sebagai langkah berjaga-jaga dan menjauhi wabak dari berjangkit? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Mas Ripah atas soalan. Okey. Silakan Ustaz. Okey, kita cakap kan SOP, SOP zaman Nabi ada ke zaman moden kan? Okey. Siapa mengeluarkan SOP? SOP mengeluarkan adalah orang yang di atas. Mana pemimpin lah. Dalam hadis Nabi, dalam Quran Allah SWT sebutkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, atiullah wa rasulahu wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan orang yang memimpin di kalangan kamu itu. Okey, taatlah. Dia mana satu SOP, standard procedure zaman moden sebutlah kan, ataupun peraturan lah. SOP moden sangat bunyi kan, peraturan kan. Contoh macam apa yang ditunjukkan oleh Saidina Muaz bin Saidina Amr bin As. Amr bin As, mana dia perintahkan dan orang bawah ikut SOP dia. Selain yang berubat, yang tadawau, makan ubat, yang jaga. Kemudian tafarraqu, maknanya pecahkan grup tu. Watajabbalu, yang sihat letakkan satu tempat yang sihat. Maknanya semua orang di bawah pemerintahan Islam waktu tu di Tanah Syam mengikut apa yang telah ditetapkan. Dan akhirnya wabak itu hilang, habis kan. Cumanya kita balik pada permula, kita bahaskan dalam permulaan itu, apa wabak ni dia baqiyatun fil ard. Saki bakinya tetap ada. Bila-bila masa dia boleh datang ahyanan wa yadhabu ahyanan. Bila-bila masa boleh datang dan bila masa dia boleh hilang. So jadi tempoh dia kurang lebih kalau ikut ahli falak, rata-rata kajian daripada tahun-tahun terdahulu lebih kurang dalam 2 tahun. 2 tahun dibagikan kepada 4, 6 bulan ibda dan ifad dia 6 bulan. So kalau kita tengok mudah-mudahan kalau kita nak kaitkan mungkin zaman sekarang secara sunatullah ataupun secara sifir alam dia, kita dah 6 bulan yang ketiga. Dan nampak start mudah-mudahan mana Allah dah buka rezeki, ada vaksin. Mana dah start nampak dah mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan lepas 6 ni maknanya fasa dah makin okey, lagi 6 bulan mudah-mudahan makin okey. Amin. Jadi maknanya biasanya sunatullah ada 2 tahun. Cuma pernah berlaku di Mesir pada kurun kelima hijrah.
4 tahun. Tapi biasanya 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Ada kita telah sampai 6 bulan ketiga, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kita doa betul cara jaga kita, betul cara tafarraqu. Betul. Ada tajabalu tu dia dah start mula menghilang wabak ini. Kan? Betul Ustaz. Jadi semua pihak perlu mainkan peranan Ustaz ya. Bagi mereka yang dijangkiti berusaha untuk berubat, bagi mereka yang menjadi pemimpin usaha untuk memisahkan mereka yang berjangkit ini dengan tidak berjangkit. Baiklah Ustaz. Boleh sebut juga tadi pada pertengahan perbincangan kita Ustaz ada menyebut kisah Saidina Umar yang seakan-akan lain daripada takdir Ustaz. Jadi bagaimana respon Ustaz? Kadang-kadang ada setengah pihak dia gunakan hujah ni. Tengok Saidina Umar pun lain daripada takdir. Mungkin Ustaz ada sedikit ulasan. Okey, sebenarnya perkataan tu dia ada cerita dia, kan? Jadi maknanya ketika Saidina Umar nak pergi ke Syam tapi ditahan oleh Saidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah bertanya, maknanya adakah kau lari daripada takdir? Tanya tu adalah untuk pengajaran kita. Maka Umar kata, okey, dia tak kena lagi, tak masuk dalam kawasan wabak lagi. Dia boleh nak pergi terus kalau ataupun dia nak untuk balik. Maka dia memilih untuk balik daripada satu takdir ke satu takdir lain. Jadi sebenarnya dalam hidup kita ni takdir milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah bagi kita akal untuk kita memilih. Wa ja'alnakum najdain. Mana kamu sentiasa ada dua jalan. Kamu satu persimpangan. Kita hidup kita sentiasa dalam persimpangan. Dan kita diberi akal untuk kita pilih. Kita pilih. Sebab itu kita memilih. Okey, daripada satu takdir ke satu takdir. Daripada cara pemikiran ataupun cara ilmu yang Allah kurniakan pada kita pilih. Jadi maknanya kita rasa baik, kita pilih gini, rupa jadi juga kena sakit. Itu maknanya takdir yang memang telah kita pilih, tapi Allah telah menetapkan benda itu. Jadi berlapan ada, tapi maknanya ada benda kita boleh pilih. So sebenarnya Abu Ubaidah tanya kepada Umar untuk pengajaran kepada semua orang. Betul. Maknanya jangan masuk. Aku nak masuk juga, jangan. Adakah kau lari bertakdir? Tak. Umar faham benda tu, maknanya untuk didik semua. Aku ada bertakdir yang lain, bertakdir yang lain, mana aku boleh ada pilihan. So aku memilih, maknanya dari sudut pertimbangan akal waras yang Allah bagi kepada resiko yang lebih ringan. Jadi depan kita memang sentiasa ada persimpangan. Kita dengan isteri kita nak marah ke ataupun nak sabar, pilihan tu. Okey, suami kita kan, kita nak marah dia ke nak sabar, pilihan. Dengan mak ayah kita nak telefon ke tak nak, itu pilihan. Jadi maknanya sentiasa ada dua jalan hidup kita ni. Ada orang kadang-kadang hari ni dengan kawan-kawan hantar send benda-benda tak senonoh. Nak buka ke tak nak, kan pilihan. Wa ja'alnakum najdain. Kita sentiasa ada dua jalan yang boleh kita pilih. Allahu a'lam. Betul juga. Kalau kita sebut tentang tajuk kita pada pagi ini Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Barangkali mungkin Ustaz boleh simpulkan apa yang kita bincangkan selama orang kata nak dekat 2 jam ni Ustaz. Silakan. Masya-Allah. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian, sedang penonton yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian kan. Hari ini alhamdulillah kita bicara mengenai sahabat di zaman wabak. Kan sesungguhnya sejarah itu akan berulang. Kan sebab itu faktor memahami sejarah sangat penting. Sebab apa? Dia akan berulang. Kan sama ada peristiwa ataupun tokoh orang macam ini. Contoh dulu ada Firaun. Akan ada Firaun maknanya yang orang bersikap seperti begitu. Betul. Dulu ada orang soleh. Akan ada orang soleh setiap zaman yang begitu. Sebenarnya sama je berulang. Jadi kita memahami sejarah, kita diberikan satu maknanya ilmu untuk kita memahami apa yang kemungkinan boleh berlaku ke depan. Jadi mana zaman sahabat telah ada wabak, kemudian ahli falak memerhatikan berulang sekitar lebih 100 tahun. Setiap bersama berulang wabak itu. Jadi bila berlaku wabak, kita balik kepada apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Pertama, Nabi ajarkan mengenai tentang kebersihan. Kemudian Nabi SAW ajar mengenai tentang berpegang pada tauhid tu. Sebab hidup kita yang penting sekali adalah kita jangan rosak kita punya takdir tu, percaya kepada takdir. Dan bila takdir kita kena berusaha juga. Usaha tu untuk apa? Usaha tu Allah nak bagi pahala ke akhirat. So di maknanya kita berusaha tu berubat, pergi cari fikir pemikiran kita mana nak cari ubat dan sebagainya, maknanya Allah bagi pahala untuk ke akhirat. Okey. Dan kemudiannya selepas kita faham benda-benda itu, baki kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah usaha semaksimal mungkin, kita serah kepada Allah untuk Allah beri perlindungan pada diri kita.
keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita, kan? Dan Allah SWT gantikan yang lebih baik, kan, kepada siapa-siapa pun yang diuji dengan masalah hilang kerja, pendapatan dan sebagainya. InsyaAllah Allah gantikan lebih baik. Amin. Usaha, doa dan tawakal Ustaz. Baiklah Ustaz, mungkin ada sedikit doa sebagai penutup program kita pada pagi ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami keselamatan dan kesihatan, ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah. Dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah. Dari kezaliman manusia yang jahat, ya Allah. Daripada gangguan jin dan syaitan, ya Allah. Amin. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kesembuhan kepada orang yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Amin. Berikan pertolongan kepada orang yang susah di kalangan kami, ya Allah. Berikan bantuan-Mu kepada orang yang memerlukan di kalangan kami, ya Allah. Engkau yang maha memberi lagi maha mengasihani, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah agama kami, ya Allah. Peliharalah keluarga kami, ya Allah. Peliharalah negara kami, ya Allah. Berikan kebaikan-kebaikan kepada kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Buat anda teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan moderator kita Da'i Aiman yang suka senyum dan juga panelnya Ustaz Ashraf Ayub. Topik tafsir dan taranum surah Al-Jathiyah ayat 32 hingga ayat 34 bermula jam 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, menunggu kereta hendak ke kota bersama teman di hujung pekan. Marilah kita berjaga-jaga. Semoga wabak dilenyapkan. Saya Da'i Hakim. Senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.